baca Quran dalam bahasa Arab, dia hanya jadi satu lagu yang dilagu-lagukan, yang disyairkan, dan kita hanya mengharapkan pahala itu di sana nanti. Padahal ilmu yang ada di dalam Quran tu nak digunakan hari ini. Ilmu yang kita baca tu nak digunakan sekarang untuk menjadi panduan, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi pedoman hari ini. So ilmu yang Allah bagi kat kita itu, segala kebaikan-kebaikan dia, kita nak tadbir, untuk kita yadabbaru, untuk kita gunakan ayat-ayat ni sebagai satu ilmu pentadbiran. Macam mana kita nak takbir urus? Dengan ayatihi, dengan ayat-ayat. Allahu 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 Allahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia bersertakan dengan rahmatnya, hari ini dapat kita bersama-sama untuk kita sambung semula program bulan Ramadan ini, edisi khas khusus kepada sahabat-sahabat Bicara Maqasid yang telah pun menyertai kita pada minggu lepas dan pada minggu ini. Hari ini kita akan sambung semula perbincangan kita daripada topik yang kita tinggalkan. Dan saya sebelum tu ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat semua yang mana yang sedang masuk ke dalam live streaming kita, dan sila share, kongsikan. Mudah-mudahan pada sebelah pagi yang berkat ini lebih ramai orang yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita, insya-Allah. Jadi sebelum saya pergi jauh, suka untuk saya mengajak ataupun menjemput sahabat-sahabat daripada Bicara Maqasid hari ini, sebelum kita membincangkan topik pada pagi ini, untuk kita sama-sama war-warkan kempen yang kita adakan pada petang nanti, iaitu program agihan Juadah Iftar Dapur Kasih 2022 yang akan kita buat agihannya bertempat di Masjid Sungai Ramar Luar pada pukul 4.30 petang nanti. Jadi petang ni saja, insya-Allah kami menjemput sahabat-sahabat semua mana-mana yang nak mengambil keberkatan sempena hari Jumaat ini, sedekah Jumaat, untuk kita sama-sama war-warkan program yang kami adakan, dan akan kami masukkan dalam ruang komen nanti berserta dengan link dan juga nombor akaun yang boleh kita sama-sama gunakan untuk jadi sebahagian daripada ibadah kita pada hari ini. Jadi petang nanti target kami adalah asnaf-asnaf dan juga anak yatim yang akan kami salurkan bantuan kepada mereka khusus yang tidak berkemampuan. Jadi kita ada satu link yang akan bawa ke channel website kami. Kat situ masing-masing boleh menggunakan peluang untuk orang kata gunakan kemudahan melalui website kami tu, sebab akad dia akan hantar terus secara automated. Jadi siapa yang bersedekah, jangan risau, resip dan juga akad kita tentang pemberian sedekah pada hari Jumaat ini akan kita terus berikan melalui ruang automation yang kita gunakan tadi. Jadi mudah-mudahan amal kita pada hari Jumaat ini dipermudahkan Allah, dan juga rezeki yang kita dapat hari ini kita dapat kongsikan bersama-sama dengan orang-orang yang memerlukan. Okey, kita harap semua sahabat-sahabat yang ada dekat dalam ruang Bicara Maqasid sekarang ni dah bersedia dengan pen dan nota masing-masing untuk kita bincangkan berkenaan dengan tajuk yang dipilih pada hari ini, iaitu setiap huruf Al-Quran memberi ganjaran 10 kebaikan ilmu. Sebenarnya kita nak mengajak sahabat-sahabat semua supaya kita dapat keluar sekejap daripada norma pemikiran yang kita dapat selama ini, fahaman-fahaman yang dah bersarang, yang dah boleh kita katakan agak lama duduk di dalam pemikiran kita, yang menjadikan kita duduk di dalam adat budaya seteresam pembacaan Al-Quran itu hanya berdasarkan kefahaman
bersangka-sangka. Jadi memang kita dah baca Quran dah lama dah. Tapi macam mana kita nak keluar daripada skop pemikiran lama itu untuk kita masuk ke dimensi pemikiran dan pembacaan Al-Quran yang lebih bernas, yang lebih membawa kepada konteks dan juga konsep yang Quran hendak kita jadi orang yang betul-betul melaksanakan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam Al-Quran. Kerana dah lama kita duduk di dalam sistem ini, jadi kita membaca Quran hanya mengharapkan kepada pahala semata-mata. Itu dah lama dah kita buat. Daripada kita kecil, macam itulah didikan mak bapak kita. Pergi ke sekolah pun itulah suruhan dan juga saranan yang dibawa oleh para guru kita agar kita membaca Quran itu untuk kita mengejar angan-angan pahala yang kita mengharapkan habuannya di akhirat nanti. Habuannya dapat membawa kita masuk ke syurga nanti. So Allah dah bagi dah Quran itu sebagai satu strategi. Okey, yang tu kita kena faham dulu. Macam mana kita nak membaca Quran ini sebagai satu strategi yang seperti mana yang disebutkan dalam surah 14, surah Ibrahim ayat pertama, inilah Quran yang diturunkan kepada kita, inilah kitab. Perkataan khusus yang digunakan dalam ayat Allah itu dalam surah Ibrahim ayat 1 itu adalah inilah kitab. Ceritanya kitab ini diturunkan. Sama dengan Al-Baqarah ayat 1 yang menampakkan dengan zalikal kitab. Ini cerita tentang Alif Lam Mim, zalikal kitab. Inilah kitab. Kalau kita tengok dekat surah Ibrahim, Alif Lam Ra. Kitab ni diturunkan kepada kamu, kepada kita semua ni, untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Prosesnya untuk membuatkan kita menjadi orang yang mendapat pencerahan, mendapat kefahaman. So, kalau kita baca Quran, masih dalam keadaan kita jadi orang yang tidak faham, kita masih lagi menjadi orang yang bersangka-sangka, kita baca Quran dah lama dah tetapi kita tidak jelas apa mesej yang ada di dalam Quran. So, kita kena check balik. Tang mana silap kita selama ni? Kat mana yang kita hari ni hanya hidup dalam satu fenomena, kita duduk dalam situasi, kita duduk dalam keadaan ramat. Ni bahasa Quran. Ramat itu adalah satu kondisi, satu keadaan. Jadi Ramadan itu adalah satu situasi, fasa, keadaan di mana kita ramai-ramai duduk dalam bulan Ramadan ini, dalam tempoh masa ni. Bulan itu letak tepi dulu sebab Allah guna perkataan prefix Syahrul Ramadan. Satu tempoh masa, satu keadaan. So kita tak tahu. Seumur hidup kita ini, inilah fasa ramat kita. Daripada kita kecil sampai kita umur 40, 50, 60 tahun boleh jadi, kita duduk dalam keadaan kita bersangka-sangka. Kita duduk dalam keadaan kita menyangka kita dah buat Al-Quran itu dengan kaedah yang betul, dengan mengikut bacaan yang hak. Tetapi rupa-rupanya kaedah kita membaca itu hanyalah sekadar kita melagu-lagukannya sahaja tanpa memahami intipati ayat-ayat yang kita lafazkan. So di sini yang kita nak buat correction, kita nak betulkan balik. Belum terlambat. So bagi yang menonton live ni, inilah ruang pendidikan untuk kita betulkan balik apa yang dah bengkok. Kebengkokan kita adalah bila mana kita membaca Quran itu tanpa kita fahami apa mesej Allah yang Allah nak kita laksanakan dengan jelas, nak kita bainatkan. Ini cerita Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Dia adalah satu petunjuk yang kita punya kerja sekarang ni adalah nak bainatkan, nak buktikan, nak nampakkan, nak zahirkan. Kan? Nak macam mana kita nak tukar daripada syair menjadi satu syiar. Quran yang duk syair ni hanya kita baca dengan lagu yang sedap, nak ditukarkan menjadi satu syiar yang menampakkan keindahan, kekuatan, keagungan Al-Quran itu dalam bentuk pelaksanaan. Sampailah di batang tubuh kita itu nampak Al-Quran yang berjalan. Di batang tubuh kita, di bibir kita, di pemikiran kita, di gerak-geri kehidupan kita itu menzahirkan sistem Allah itu. Macam mana kita nak jadi orang yang terpilih sebagai di kalangan hamba-hambanya yang memahami isi tuntutan kitab ini. So di situ
Saya sekali lagi saya mengajak agar sahabat-sahabat semua untuk kita sama-sama jadikan surah daripada surah Sad, surah 38 ayat 3 ayat 29 sebagai satu motivasi untuk kita sama-sama membacanya dengan kefahaman. Okey, jom kita tengok ayat ini yang saya sharekan dekat skrin ni. So, macam mana kita nak jadi orang-orang yang terpilih? Orang-orang yang membaca kitab dengan bacaan yang hak, dan dalam masa yang sama kita memahami ayat ini sebagai satu bentuk bacaan yang menggesa kita untuk mengkaji. So Allah guna kitabun anzalnahu. Kitab ini diturunkan kepada kamu, kami turunkan kepada kamu ni. Kami turunkan kepada kamu mubarakun. Pertama saya ada tandakan dekat situ. Dia adalah satu kitab yang sudah cukup. Sudah cukup Allah cakap mubarak. Di dalamnya adalah kitab yang sudah cukup. Di dalamnya kitab yang sudah pun mempunyai orang kata penjelasan yang jelas. Okey. Yang mempunyai satu strategi yang sudah pun Allah dah fix, Allah dah berikan kepada kita dalam serba-serbi menepati kehendak Allah. Itu kitab yang sudah mubarak. Dia penuh dengan keberkatan. Apa maksud berkat? Berkat ni cukup. Kan? Berkat ini kalau kita dapat Al-Quran itu, kalau kata Ramadan Al-Mubarak ini, dia sudah mencukupi satu sistem pendidikan, tarbiyah untuk mengembalikan kita balik kepada sistem Allah. Kalau kita betul-betul berpuasa dengan puasa yang sebenar, kita tak akan dapat benda selain daripada angan-angan. Kita akan nampak yang hak tu. Contohnya, macam mana Nabi nampakkan, akhir zaman ini orang berpuasa, tetapi mereka hanya dapat lapar dan dahaga. So, kita nak keluar daripada satu mentaliti. Puasa ni cuma dapat lapar dengan dahaga. Kita nak kita puasa tu, kita betul-betul dapat satu metodologi pendidikan Allah, metod untuk kita kembali balik kepada kefahaman yang sebenar. So, apa yang membuatkan Quran itu jadi satu yang cukup? Apa yang menyebabkan dia dah cukup? 6,236 ayat itu sudah cukup lengkap untuk menjelaskan setiap ayat-ayat itu dengan sendiri. Jadi Quran ini kan, maka Allah qiyamuhu ta'ala binafsih. Sifat Allah itu dia berdiri dengan sendiri. Itu sifat Allah. So, firman Allah ini, kata-kata Allah ini, rujukan yang Allah bagi kepada kita ini sudah cukup untuk dia tanpa memerlukan kitab-kitab yang lain, tanpa memerlukan penjelasan-penjelasan yang lain. Quran itu sendiri mampu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Itu sifat Al-Quran. Itu antara sifat Allah yang mana Allah dah bagi kat kita dengan penuh kebijaksanaan. Orang yang membaca Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang mengkaji Al-Quran, orang yang mendekatkan dirinya dengan ayat-ayat Al-Quran ini, automatically dia boleh dengan ilmu dan guidance. Maksudnya ada orang lah yang menjelaskan, ada orang yang menunjukkan, ada orang yang mengajar. Dia bukan baca sendiri-sendiri. Tak, dia still kena berguru. Maksudnya ada guru yang mendapat formula yang sama, mendapat strategi yang sama, mengamalkan sistem pembacaan yang sama, dia juga mengajar. Macam mana kau nak baca ayat ini yang menjelaskan ayat ini? Itu kita nampakkan tentang macam mana tafsir Quran bil Quran. Dia ada kaedahnya. Quran ini dia mempunyai pentafsirannya sendiri. Ayat ini menjelaskan ayat ini. Ayat ini menjelaskan situasi ini. Ayat ini menjelaskan fenomena ini. Di situ kita boleh membaca dengan kaedah bagaimana Quran ini dipandu, cukup sifatnya, lengkap bacaannya, hanya menggunakan formula yang datang daripada Al-Quran. So, macam mana hadis pula masuk? So, hadis ini adalah daripada ucapan. Hadis ni kita boleh faham, hadis itu satu kisah. Hadis ini adalah satu cerita. Hadis ini satu berita. Hadis ini satu benda yang nak menggambarkan situasi dan keadaan. So, hadis Nabi, dia adalah satu panduan pula
untuk kita membaca ayat Quran itu dengan lebih kemas. Maksudnya ada penjelasan-penjelasan yang Rasulullah dah sampaikan kepada sahabat, dia tidak menjadi Al-Quran. Sebab apa? Dia adalah penjelasan kepada Al-Quran. So benda itu diletakkan tepi, dia jadi satu rujukan kepada para sahabat untuk memahami ayat-ayat ini dengan lebih detail. Cuma hadis selepas saja Rasulullah wafat, timbul pelbagai hadis-hadis yang palsu, datang pula hadis-hadis yang direka-reka, yang menjadikan percampuran hadis yang menyebabkan unsur-unsur Israiliyat itu masuk ke dalam hadis tu. Macam mana benda ni boleh masuk? Kerana adanya di kalangan sahabat-sahabat ini yang mendapat berita-berita ini, yang mendapat hadis-hadis ini daripada orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam. Jadi Yahudi ni, dia dah ada satu gambaran yang macam mana yang didapat daripada kitab Taurat sebelum ni. Jadi gambaran dalam Taurat itu ditokok tambah. Itu dipanggil Israiliyat ya. Israiliyat ni maksud dia tokok tambah. Ditambahkan elemen-elemen magicnya, ditambahkan elemen-elemen dalam bahasa yang lebih flowery, ditambah dengan elemen-elemen penceritaan yang menyebabkan kadang-kala sesuatu peristiwa itu biasa saja. Peristiwa itu normal, tetapi bila dimasukkan unsur-unsur yang berbentuk mitos, menjadikan hadis tadi itu dia bunyinya agak magical. Jadi di sini macam mana yang kita dapat? Ada ayat-ayat yang kadang-kadang kita baca simple saja penjelasan dia, tapi kita tengok pentafsiran dia, Masya Allah, dia punya pentafsiran tu jauh lari daripada maksud asal ayat tersebut. Kerana apa? Kerana pentafsir tadi sudah memasukkan elemen-elemen daripada Israiliyat tadi di dalam ayat-ayat tersebut. Sebab tu kita akan jumpa terjemahan Al-Quran tu kadang-kadang dia banyak kurungan. Dia banyak kurungan, lepas tu dia punya kefahaman tu jauh sikit lagi. Sebab apa? Kerana dia nak cuba explain ayat-ayat itu dalam kefahaman pentafsir. Jadi kadang-kala itu yang menyebabkan terjemahan itu agak jauh sedikit menyimpang, dan kadang-kala menyebabkan kefahaman itu tidak kena dengan maksud sebenar ayat-ayat yang Allah dah berikan kepada kita. So di sini kita nak kena baca dengan penjelasan-penjelasan yang cukup jelas. So saya puan dekat situ nombor 2. Liyadabbaru. Okey, di situ Allah suruh kita mentadabbur. Dalam bahasa mudah supaya mereka memperhatikan. So apa yang kita nak perhati? Benda apa yang kita nak perhati ni? Diperhati ni menggunakan mata. So ambil nota, catat dekat ayat itu, surah 7, surah Al-Araf ayat 204. Kan macam mana peranan kita ni apabila kita dah baca, dibacakan Al-Quran itu, maka kita kena dengar dan perhatikan dengan teliti. Itu satu perintah. Apabila dibacakan Quran tu, dia bukan kita masuk kelas tadarus kan, ramai-ramai duduk tadarus Quran, kawan ni baca satu muka surat, yang ni baca satu muka surat, kawan ni baca satu muka surat, tetapi kita hanya fokus dekat muka surat yang kita baca dalam bahasa Arab semata-mata, tanpa kita memerhatikan apa mesej Allah, tanpa kita mendengar apa perintah yang dibacakan. Jadi nada bacaan itu dia mesti disampaikan dalam bahasa ataupun nada yang Al-Quran nak kita pertegaskan. Ada bahasa yang Allah turunkan dalam keadaan Allah murka, jadi bacaan dia lebih keras. Ada bacaan yang mendamaikan, yang menenangkan, jadi bacaan itu nampak macam Allah nak memberi motivasi. Ada bacaan itu Allah datangkan dalam bentuk keadaan yang serius. Jadi bacaan kita itu waktu itu mesti kena serius. Sebab Allah sedang menyampaikan satu berita besar. An-Naba itu adalah berita yang besar. An-Naba, An-Nabi. An-Naba itu beritanya, An-Nabi itu orang yang membawa berita ni. Jadi Nabi itu kerjanya membawa berita besar ni. Apa benda besar yang kita nak cakap ni? Amma yatasa'alun. Apa yang mereka duk tanya ni? Jadi manusia sedang bertanya ni. Dia tanya pasal haid. Satgi dia tanya pasal harta rampasan perang, ghanimah. Nanti dia tanya tentang bulan. Dia tanya tentang roh. Dia tanya tentang itu. Jadi manusia bertanya. Maka Quran menjawab. Allah dengan firman-firmannya memberikan kitab. Ketetapannya itu ada 6236 jawapan yang sudah lengkap untuk menjawab segala persoalan-persoalan lazim bagi seorang manusia. Jadi manusia ni ada banyak pertanyaan dia.
Allah dah jawab dalam Quran. Allah dah rakam dalam Quran. So tugas kita, soalan, buka surah ni, ayat ini, Allah dah jawab. Ada soalan, Allah bagi jawapan ni. Dan walaupun benda itu melibatkan zaman yang berbeza. Contoh, zaman Rasulullah dulu, ketika itu sesuai ayat-ayat ini pada fasa zamannya. Kena zaman kita pula, semua ayat-ayat ini pula disampaikan, dijelaskan berdasarkan contemporary. Maksudnya, kita menterjemahkan dan kita menjelaskan pula ayat-ayat demi ayat-ayat ini dengan keadaan dan juga keperluan zaman kita. Zaman kita dah ada teknologi. Zaman kita sudah ada segala macam gadget. Sudah ada bermacam-macam kemodenan, kecanggihan yang menyebabkan bagaimana Quran ini boleh sesuai dengan fasa kita pula. Dengan zaman kita pula. So, apa yang kita buat itu, mereka bertanya. Soalan-soalan akan keluar daripada manusia. Daripada zaman dulu sampai sekarang. Mereka bertanya tentang Isa. Dia boleh jawab. Ada soalan yang kita boleh jelaskan. Macam mana? Secara spesifiknya, Allah menceritakan tentang Isa. Mereka bertanya tentang Adam. Ada tentang Adam. Tak kiralah apa saja soalan-soalan manusia itu, but then related dengan Al-Quran. Tugas kita, baca 6, 2, 3, 6 ayat-ayat Allah ini sebagai satu prinsip di dada kita. So, surah 29 Al-Ankabut ayat 49, Al-Quran itu adalah satu ayat-ayat yang jelas. Dia jelas duduk di dada kita. Dia bukan duduk di buku. So, kalau kita duduk baca buku, dia kekal ilmu itu di buku, dia tak duduk di dada. Baca Quran dalam bahasa Arab, dia hanya jadi satu lagu yang dilagu-lagukan, yang disyairkan, dan kita hanya mengharapkan pahala itu di sana nanti. Padahal ilmu yang ada di dalam Quran itu nak digunakan hari ini. Ilmu yang kita baca itu nak digunakan sekarang. Untuk menjadi panduan, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi pedoman hari ini. So, ilmu yang Allah bagi kat kita itu, segala kebaikan-kebaikan dia, kita nak tadbir, untuk kita yadabbaru, untuk kita gunakan ayat-ayat ini sebagai satu ilmu pentadbiran. Macam mana kita nak takbir urus? Dengan ayatihi, dengan ayat-ayatnya. So, kita tengok, kalau kita dalam keluarga, dalam rumah tangga, dia ada ayat untuk suami. Dia ada ayat untuk isteri. Dia ada ayat untuk anak. Macam mana nak menguruskan rumah tangga? Dalam rumah, dia ada 3 waktu saja anak boleh masuk dalam rumah kita. Dia bagi waktu ini, dia bagi waktu ni, dia bagi waktu ni. Untuk seorang ibu, macam manalah ibu ni nak menguruskan anak dia daripada dia kecil. Allah suruh dia bagi susu daripada umur berapa? Kemudian umur 2 tahun setengah ataupun 2 tahun dah disapih, menyapih, berpisah pula, kita pula nak kena bertanggungjawab kepada anak ni sampai umur berapa? Allah bagi sampai umur 40 tahun contohnya. Kena pelihara dia. Pendidikan itu daripada umur sekian ke sekian waktu untuk kita maintain macam mana Al-Quran ini menjadi satu penyelamat di dalam sistem rumah tangga. Kemudian dalam bab itu ada juga tentang penceraian, ada pula tentang pernikahan, ada pula tentang macam mana kita nak bersedekah kepada kerabat, macam mana kita nak menguruskan urusan-urusan yang melibatkan community, macam mana kita nak jadi pemimpin dalam masyarakat, macam mana kita nak jadi pemimpin dalam sebuah urusan yang melibatkan kenegaraan. Semua benda itu adalah satu sistem tadbir urus yang Allah sudah jelaskan dengan ayat-ayat dia. Satu ayat yang sama boleh dipakai dalam semua sistem kehidupan. Daripada peringkat bawah sampai peringkat tertinggi. Daripada mengurus sekecil-kecil rumah sampai kita mengurus dunia. Ayat-ayat ini yang memimpin kita dengan penjelasan-penjelasan dia. Dengan zikirnya. Itu nombor 4. Wala tazakkara. Untuk kita gunakan perkataan-perkataan ayat-ayat ini sebagai satu zikir. Sebagai satu benda yang kita ulang-ulang, yang akan kita buat. Pattern itu berulang kali. Maksudnya, dalam sebuah rumah tangga, this is the pattern. Macam mana pattern keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dah ada dah ayat-ayat dia, dah ada dah cerita tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim di dalam kitab. Ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Sulaiman, ada kisah Nabi Daud, ada kisah Nabi Isa. Semua Nabi-Nabi, karakter-karakter ni sudah diceritakan kisah-kisah mereka. Pengalaman hidup mereka itu, macam mana mereka mengalami jatuh bangun agama dalam mereka membawa doktrin agama Allah ni. So, ada Nabi yang berjaya.
Ada Nabi yang gagal. Ada Nabi yang diuji dengan anak dan isteri. Ada Nabi yang berjaya mendidik anak dan isteri menjadi sebaik-baik hamba yang taat kepada perintah Allah. So kita nampaklah dua contoh. Contoh yang baik dan contoh yang buruk. Contoh yang berjaya, contoh yang gagal. Golongan yang kanan, golongan yang kiri. Kita nampak benda itu ada di dalam Al-Quran. So setiap apa yang Allah kongsikan kepada kita, the system, the formula, macam mana kita nak jadi golongan-golongan yang berjaya ni, muflihun yang Allah kata dalam Al-Quran itu, qad aflahal muflihun, contohnya surah 23 surah Al-Mu'minun. Qad, benar, sungguh-sungguh, qad aflaha, berjayanya, beruntungnya Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman ini. Macam mana dia beriman? Allah kategorikan apa yang dia buat. Dia memelihara kemaluan dia, dia menjaga solatnya, dia menjaga zakatnya, dia menjaga itu, dia menjaga ini. Semua tu dah didetailkan Allah. Tips Allah dah bagi. Tapi adakah kita faham macam mana dia menguruskan urusan-urusan yang Allah dah senaraikan tadi? Untuk jadi orang beriman saja, macam mana Allah senaraikan di dalam ayat-ayat yang lain pula? Itu dalam surah Al-Mu'minun. Tetapi Allah cerita dalam cerita yang lain. Contohnya, dalam surah yang sama, surah Al-Mu'minun tadi, ayat 115, Allah question pula kita. Apakah engkau sangka, apakah engkau mengira kami menciptakan engkau ini main-main? Itu Allah question kita. Engkau duduk kat dunia ni, engkau main-main saja ke? Allah kata. Jadi, bila Allah dah bagi segala senarai daripada ayat pertama tadi tu, sampailah 115. Allah question dekat 115 tu. Kau ingat aku cipta engkau ni main-main? So, kita sebagai orang yang membaca Al-Quran, kita baca ayat-ayat itu untuk kita faham the message yang Allah dah bagi kat kita secara mushaf. Kitab yang ada dekat tangan kita hari ini sudah dimushafkan. Daripada ayat yang pertama, Al-Fatihah tadi tu, sampailah surah An-Nas. Ayat yang terakhirnya itu menceritakan tentang waswis manusia ni. Daripada Al-Fatihah sampailah An-Nas. Bicaranya tentang bagaimana kita ni dibukakan tentang formula kehidupan. Bermula daripada lembu untuk menjadi manusia. Ni cerita Al-Baqarah nak dijadikan manusia. Daripada sistem lembu untuk keluar kepada sistem manusia. Jadi Allah dah design Al-Quran itu cantik, mubarak, lengkap, cukup, sempurna untuk kita memahami tips and trick untuk menjadi seorang insan yang berjaya. Tu ada dalam surah 23 tadi tu. Golongan-golongan yang beriman ini Allah bagi list yang sangat panjang di dalam satu surah. So kalau kita baca setiap surah itu dengan bagaimana Allah design setiap ayat-ayat itu, sangat halus, sangat detail, sangat cantik, sangat lengkap dengan makna-makna yang Allah sembunyikan pada setiap perkataan dan huruf-huruf yang Allah gunakan dengan sangat-sangat analogical. Secara analogi, secara perumpamaan, secara sistematik, Allah rakamkan benda itu dalam bentuk code breaking, codex. Kod-kod ini hanya boleh dibaca oleh orang-orang yang di dadanya diberikan ilmu. This codex, kod ini hanya orang yang memahami Al-Quran saja yang faham. Sebagaimana Rasulullah dapat ayat-ayat ini, Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang paling dipercaya. Siapa yang paling dipercaya? Ibnu Mas'ud. Itu penjaga rahsia Rasulullah. So Ibnu Mas'ud ini sebagai penjaga rahsia Nabi, dia sangat detail memahami setiap patah kata yang Nabi sampaikan. Dan boleh kata 70% wahyu turun depan Ibnu Mas'ud. Maksudnya Nabi dapat wahyu ketika mana wahyu itu diturunkan, Ibnu Mas'ud berada bersama-sama dengan Nabi. So he is somebody yang kita kena pay attention. Kita kena kenal siapa Ibnu Mas'ud. Kita kena baca sejarah dia. Kita kena kenali watak dia. Daripada dia kecil, dia masuk Islam, ini antara orang yang awal-awal masuk Islam. Dan dia adalah antara kanak-kanak, budak, remaja yang lebih kurang bahaya macam Ali, masuk Islam dengan sendiri, dengan kefahaman. So, bila kita faham kisah mereka ini, baru kita nampak sejarah ni, dia tak boleh dibaca hanya sekadar kita baca untuk kita suka-suka jadikan cerita dongeng. Tak.
dia mesti dibaca dalam bentuk pattern. Pattern macam mana Ibnu Mas'ud dia mendapat pengkhabaran berita besar ini direct daripada Nabi, dan Nabi mengajarkan ilmu-ilmu ini sampai Ibnu Mas'ud sangat-sangat bijak menggunakan Al-Quran, menggunakan kitab ini sebagai pedoman petunjuk. Sebab itu kalau kita kaji siapa Ibnu Mas'ud ini, kita akan jumpa dia bukan sekadar penjaga rahsia Nabi. Dia antara orang yang tidak ada hijab di dalam rumah Nabi. Orang yang kalau dengan Nabi, dia boleh masuk rumah Nabi, dia boleh keluar masuk rumah Nabi, dia yang menguruskan urusan harian Nabi. Itu Ibnu Mas'ud, sahabat yang sangat rapat dengan Nabi. Dan dia ada sahabat yang lain, contohnya Huzaifah Al-Yamani, ni pun penjaga rahsia Nabi juga. So Nabi ada penjaga-penjaga rahsia dia. So banyak tak rahsia Al-Quran, rahsia kitab yang hanya orang-orang tertentu saja tahu? Ada. Golongan-golongan ini, mereka ini apabila Rasulullah wafat, mereka membawa rahsia-rahsia dan bacaan ini ke satu tempat yang mereka pelihara. Bacaannya, strateginya, gaya bahasa Nabi itu dikekalkan, penjabaran dia. Macam mana teknik membaca? Macam mana teknik nak tadabbur ayat ini? So, apa yang mereka jadikan ini sebagai satu zikir, sebagai satu peringatan, sebagai satu pelajaran. Yang kadang-kadang benda itu tidak dimaktub, tidak ditulis di dalam buku dan mana-mana ruang kitab-kitab yang ada di mainstream. Ada pada tangan mereka ini. Sebab tu ada satu cerita tentang macam mana ada satu mushaf Al-Quran daripada Ibnu Mas'ud sendiri. So Ibnu Mas'ud dia ada dia punya sistem bacaan dia. Sebab apa? Dia dapat daripada Nabi, kemudian macam mana dia boleh mengembangkan semua teknik-teknik yang Nabi dah sampaikan kepada dia dan dia masukkan dalam bentuk code breaking yang dia pegang sebagai satu bentuk bacaan yang hak. So apa yang Nabi dapat daripada Jibril, Nabi sampaikan kepada Ibnu Mas'ud. So hari ini bila kita baca ayat ini, kita bukan sekadar nak jadi orang yang hanya menjadikan Quran ini sebagai zikir. Apa maksud digunakan sebagai zikir? Maksudnya kita hari ini kita gunakan Quran itu ayat-ayat tertentu. Kita jadikan ini sebagai zikir harian. Kita pun berzikir dengan ayat-ayat yang kita baca. Jadi zikir itu hanya duduk di mulut. Padahal Allah suruh kita jadikannya sebagai zikir dalam bentuk mendapatkan ilmu. Jadikan zikir sebagai satu pelajaran, peringatan. Benda yang sentiasa imprinted di dalam benak kepala kita. Larangan Allah, perintah Allah, suruhan dia. So apa yang Allah perintah, kita menjadikannya sebagai satu bentuk pengabdian. Kita abdikan diri kita ni. Why? So, apa saja yang Allah perintah, itulah bentuk pengabdian kita, perhambaan kita kepada ayat-ayat itu, firman dan kalam Allah itu sebagai satu pedoman untuk kita berjalan dekat muka bumi ini. So, apa saja yang Allah perintahkan, kita ambil. Kita sami'na wa ata'na. Kita jadi hamba yang nak melaksanakan segala titah perintah Allah. Once kita keluar daripada sistem Allah, kita tak ikut cakap Allah, kita lawan cakap Allah, kita menentang sistem Allah ini, kita menjadi orang yang asi, orang yang bermaksiat. Jadi lawan abid adalah asi. Lawan abid adalah orang yang membuat maksiat. Lawan ahli ibadah adalah ahli maksiat. So apa yang kita buat jadi maksiat? Maksiat itu apa saja penentangan kita kepada perintah Allah. Itulah maksiat. Allah suruh A, kita buat B. B itu adalah maksiat. Allah suruh kita jangan engkau mendekati zina. Jangan mendekati zina. Allah dah perintah. Tapi kita mendekati zina, itulah maksiatnya. Jangan kita nampak maksiat itu hanya berdua-duaan di dalam gelap. Hanya duduk dalam keadaan menimbulkan fitnah. Hanya cerita tentang berzina. Hanya cerita tentang bersetubuh. Apa semua bagai itu jadi satu bentuk yang semua mahram itu hanya cerita tentang maksiat. Tak. Maksiat ini sangat luas. Kita lawan saja cakap Allah, itulah maksiatnya. So, lawan ahli ibadah, ahli maksiat. So, kita hari ini, kita nak jaga supaya jangan sampai kita baca Quran jadi maksiat. Allah suruh kita baca Quran untuk kita faham, tapi kita buat bacaan yang salah. Kita membaca dengan kaedah yang tak betul. So, hati-hati di dalam kita membaca sesuatu itu, sama ada mengikut perintah Allah atau di luar daripada saranan daripada yang Allah kehendaki. So, ini ayat yang Allah perintah ni. Kita tengok surah ini, surah 38 ayat 29. Ini satu perintah yang Allah dah kata, Allah dah turunkan kepada kita kitab.
kepada kamu. Kamu tu siapa? Jangan kita duk baca Nabi Muhammad. Dalam kurungan itu Muhammad. Tapi kamu di situ, ilaika, kamu yang ada depan mata ni, kamu yang sedang duduk, sedang melihat, membaca ayat-ayat ini, itulah kamu yang sedang menerima satu perintah. Perintah yang jelas. So kalau kita baca hari ni, kita tak jelas, baca tak jelas, duk mengeja bahasa Arab lagi. Jadi di situ di mana penjelasannya? Di mana kefahamannya? Di mana perintah untuk ditukar menjadi prinsip? Hari ni kita kena berprinsip. Prinsip kita, contohnya, kan, bicara solat itu adalah tentang kita nak menjadi orang yang mencegah keji dan mungkar. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullah. Dan di situ cerita tentang kita nak kena berzikir. Apa zikir kita? Allahu Akbar. Kita nak kena membesarkan Allah. So, setiap ayat itu yang mengajak kita untuk berdiri, aqimus solah. Berdirilah, bangkitlah untuk kita solat, untuk kita silahkan perintah Allah, untuk kita hubungkan manusia dengan perintah Allah. Itu satu usaha kita untuk bangkit. Sesungguhnya, inna solat itu, tatanha adalah satu konsep untuk kita mencegah keji dan mungkar. So, apa kita nak cegah? Mesti ada perintahnya. Apa yang ada dalam Quran, itulah perintah yang kita kena sampaikan. Itulah larangan yang kita kena pertegaskan. Itulah benda yang kita kena nampakkan, zahirkan, bainatkan, tunjukkan. Berdasarkan ayat-ayat yang Allah dah fix di dalam kitabnya. So, perhatikan ayat tu, perhatikan manusia. Tengok ayat, tengok manusianya. Tengok ayat, tengok dunianya. Tengok ayat yang ada dalam Quran, dalam kitab ini. Tengok perilaku manusia yang ada depan mata kita. Adakah mereka buat seperti mana Allah cakap, Allah perintah, atau mereka buat tidak mengikut apa yang Allah sudah fixkan, Allah tetapkan. Itu tugas kita. Perhatikan setiap ayat-ayat itu. So, satu ayat, dia mampu untuk menggambarkan segala macam jenis manusia yang ada depan mata kita. Segala macam perangai yang ada depan kita. Segala macam fenomena, situasi, keadaan yang ada depan mata kita. Contohnya, kalau kita cerita tentang ayat riba, kalau Allah dah kata, kalau mereka ni buat juga riba, Allah kata apa? Engkau dah declare perang dengan Allah dan Rasul. So, kalau kita dah kata, Allah dah kata dah, engkau ambil riba juga, engkau adalah orang yang dah declare war. Engkau dah declare peperangan dengan siapa? Allah dan Rasul. So, tengoklah macam mana manusia hari ni dipesongkan, dibengkokkan daripada riba yang haram itu, yang Nabi dah jelaskan pada hari terakhir dalam khutbah wada' itu. Nabi dah nampakkan, Nabi dah cakap, persaksikanlah, saksikanlah ya Allah, hari ini telah aku sampaikan segalanya, semuanya dah jelas tak? Hari ini aku telah haramkan riba. Nabi dah fixkan benda ni dah haram. Tapi akhir zaman, manusia kembali tak ke arah riba? Dah. Riba yang dulunya haram, hari ini sudah kembali halal. Kebengkokan itu telah berlaku. Manusia sudah lari daripada apa yang Allah dah fixkan, dan manusia memilih kebengkokan itu hari demi hari. Bengkoknya sikit, sampai sekarang bengkoknya itu dah luas dia sejauh ni trajektori dia dah jadi jauh macam ni. Daripada kecil je, sikit saja. Tetapi yang sikit ini mencapah menjadi lebih besar. So, di sinilah kita kena faham. Setiap ayat-ayat Allah itu nak mengajar kita, nak mendidik kita. Macam mana kita nak jadi golongan-golongan yang memahami ayat ini sebagai satu peringatan. Zikir kita, dan zikir ini Allah dah rakamkan dalam ayat 29 ini, hanya akan dimiliki, hanya akan dapat kepada golongan-golongan ulul albab. Golongan yang mempunyai ni, hati, dada yang luas, dada yang lapang, pemikiran yang intelektual, mempunyai keahlian. Ni ahli ya, ulul tu ahli ya. Orang-orang yang mempunyai ya. Orang-orang yang mempunyai daya pemikiran yang tinggi, yang jauh, yang boleh memahami setiap ayat-ayat Allah ini. So, tak semua orang boleh menjadi golongan-golongan ini. Hanya mereka yang terpilih sahaja, hanya orang yang berkehendak, yang berkemahuan sahaja yang akan mendapat nikmat ini. So, kita akan pergi ke hadis yang kita kongsikan. So, hadis yang kita nak kalau boleh
biarlah kita membacanya dengan kefahaman dan kita tidak menjadikannya sebagai satu bentuk sangka-sangka semata-mata. So ini hadis yang sangat famous yang kita selalu dapatlah dalam musim Ramadan ini, kan? So apa hadis ni? Macam mana bunyi dia? Ani bin Mas'ud. Okey, so hadis ini datangnya daripada siapa? Datangnya daripada Ibnu Mas'ud. So saya dah kenalkan tadi siapa Ibnu Mas'ud itu sedikit sebanyak, karakternya, peribadi dan perwatakannya, orang yang sangat penting di sisi Rasulullah SAW. So ini adalah sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud ini bukan orang biasa-biasa. Dalam kalangan sahabat-sahabat ini antara orang yang duduk di kalangan Ahlu Sufah, orang yang duduk di dalam kategori yang sangat tinggi darjatnya dalam kategori orang-orang yang mengkaji kitab, mengkaji Al-Quran. Ini Ibnu Mas'ud. So Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi berkata Nabi Rasulullah SAW berkata, man qara'a. Okey, so saya letakkan dalam petak merah itu, man, barang siapa qara'a. Jadi di sini Allah tidak menggunakan ataupun Nabi tidak menggunakan konotasi utlu, tilawah. Dia ada dua. Kalau kita baca tadi macam dikongsikan oleh Kak Rahayu tu dalam surah Al-Ankabut ayat 45 tu, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Di situ digunakan perkataan utlu, bacalah. Jadi di situ suruhan membaca. Utlu ma uhiya, apa yang kami wahyukan ilaika kepada kamu minal kitab, daripada kitab. Itu yang Allah kata baca, bukan ikra. Ikra awal-awal tu, wahyu pertama surah 96. Ikra bismi rabb. Allah suruh kita ikra bismi rabb. So bila kita ikra benda ni dan kita nak baca benda ni sebagai satu bentuk bacaan yang jelas, bukan lagi duduk dalam keadaan sangka-sangka. So membaca kitab itu sudah menjadi satu perintah mengkaji. Qara'a itu bukan cerita baca, qara'a itu cerita kaji. Apa yang kita nak kaji? Harfan min kitab. Satu huruf daripada kitab itu dia mempunyai penjabaran, dia mempunyai satu pemerhatian, dia mempunyai satu penggalian, satu makna yang tersirat. Macam mana kalau Allah ceritakan tentang hujan contohnya? Hujan itu sendiri, itu cerita tentang proses alam. Macam mana daripada langit, kan, turunnya air itu, kemudian dia mengairi tanaman, dia memberikan sumber air kepada ternakan, kepada manusia, yang menghidupkan manusia dekat atas muka bumi itu. Itu satu proses analogi yang Allah nampakkan dalam Al-Quran. Allah cerita tak? Allah cerita. Banyak cerita tentang air yang dinampakkan sebagai gambaran syurga. Air yang mengalir, air yang sungai yang mengalir di dalam syurga. Kan? Itu satu contoh macam mana air itu yang kita nak kena faham sebagai satu analogi ilmu. Kan? So bila kita faham satu perkataan itu dalam bentuk analoginya, kita kena lihat macam mana pula walaupun dengan satu huruf, dia mempunyai 10 kebaikan. Contoh, Nabi kata, qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Jadi, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab, bukan Quran, daripada kitab. So, kita dah dapat kitab, Allah dah bagi kat kita kitab, Allah suruh kita kaji kitab, Allah suruh kita perhati kitab, tadaburkan kitab ni sebagai satu pelajaran, sebagai satu zikir, maka kita akan dapat 10 kebaikan. Wal hasanatu bisyahri. Kita akan dapat 10 kebaikan, manfaat daripada satu huruf. Jadi cerita dia, contoh macam kita baca perkataan bi saja, ba, bismillah, dengan izin Allah. Buang saja bi tu, tinggal izin Allah. Jadi apa saja yang kita buat, kalau tak ada dengan ni, tak ada dengan ni, tak ada bi tadi, satu huruf je, tak ada bi, kita buat ini tanpa basmalah. Kita dah buat kerja-kerja ini tanpa fahaman Allah. Kita dah buat semua benda di dunia ini tanpa kefahaman, tanpa penjelasan, tanpa maksud, tanpa perintah, tanpa meletakkan Allah itu sebagai Rabb, pengatur kepada kita.
Jadi kita mula meletakkan nafsu kita, kita mula meletakkan angan-angan kita, kita mula meletakkan impian kita, cita-cita kita melebihi kehendak Allah. Itu satu huruf dengan B saja. Apa lagi perkataan fa contohnya? Fa itu setengah orang terjemahkannya sebagai maka. Padahal fa itu kalau kita lihat dari segi maknanya, dia membawa maksud therefore, dia satu maksud proses. Dia memberikan maksud proses. Proses ni adalah untuk kita buat benda tu, untuk kita laksanakan benda tu. Dia tak jadi. Contohnya kun fayakun. Tengok perkataan kun fayakun. Kalau kita baca mudahnya, apabila dikatakan jadi, fayakun, maka jadilah. Bahasa mudah. Allah kata apa? Allah punya cara, ni Allah punya cara, pentadbiran Allah ni, Allah meletakkan satu contoh pentadbiran, sampel macam mana kita nak mengurus dunia ni. Allah kata kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Untuk kita membawa ayat ini secara prinsip, daripada konsep kepada prinsip. Daripada konsep ni nak bawa dia menjadi satu prinsip kehidupan ni. So kalau kata bos, Allah tu pengatur kan? Allah itu pengatur. So kita bawa konsep pengatur manusia pula. Dalam sistem manusia ni ada pengatur. Pengatur dia siapa? Bos dekat tempat kerja kita. Bos ni kalau dia bagi satu task, dia suruh kita buat, ikut engkau mesti siapkan kerja tu. Engkau mesti buat sampai jadi. So kalau kata Allah, kun fayakun kata Muhammad. Kun kata Allah, yang nak jadikan benda ni sesuatu yang berjaya dilaksanakan di muka bumi ni adalah Nabi Muhammad. So kalau Nabi Muhammad mendapat perintah daripada Allah, suruh buat begini, jadi yang nak buat benda ni adalah siapa? Nabi Muhammad. Dialah yang nak melaksanakan titah perintah Allah ni. So kita dapat tak perintah Allah ni? Dapat. So siapa yang nak laksanakan? Kita lah. Siapa yang nak menjadikan Islam ini terzahir sebagai satu bentuk sistem yang terbaik di muka bumi ni? Kita lah. Siapa yang nak menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak di dalam kehidupan kita ni? Kita lah. Siapa yang nak mendidik anak kita? Kita lah. Allah bagi kat kita anak. Yang nak menjadikan anak itu taat, nak menjadikan anak itu Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, apa tu siapa? Kita. Allah bagi kat kita amanah. Kita yang nak mencipta anak itu mengikut kehendak Allah. Kun, kata Allah, fayakun itu adalah tindakan, reflection ataupun tindak balas. Respon kita kepada perintah Allah. So, semua ini adalah satu benda yang kita kena faham daripada konsep untuk kita terjemahkan menjadi prinsip. So, fa di situ adalah satu maksud yang membawa kepada konsep yang menyuruh kita memproses benda itu sampai jadi. So, lepas ni kalau jumpa perkataan fa saja. Fa. Kan? Jadi, macam mana kita nak faham benda tu? Adakah kita hanya faham maka? Takkan jadi maka saja. Macam mana nak jadi maka itu? Jadi maka, macam mana kita nak baca maka tu? Kan? Ada kerja tak? Ada kerja. Dia tak jadi macam tu saja. Anak, kan? Macam mana nak jadikan dia jadi anak yang soleh? Ada kerja tak? Ada kerja kita kena buat. Allah bagi kat kita ni satu bentuk ayat-ayat yang di dalamnya terhimpun strategi-strategi. Satu perkataan ada 10 strategi. Ada 10 ilmu yang mengembangkan lagi strategi tersebut. Ada satu cerita boleh pergi 10 lagi dia punya diversion. Dia boleh membawa kepada pencapaian yang kita boleh nampak benda itu dalam bentuk bird eye view, yang boleh membawa kita ke dalam bentuk mengatur alam ini dengan perintah-perintah yang Allah dah design kepada kita. Ayat ini menjelaskan ayat ini, menjelaskan ayat ini, menjelaskan ayat ini. Satu ayat, tapi dia mampu memberikan kita kefahaman. Itu yang penting yang kita nak kena faham. Sebab apa? Allah letakkan dalam kurungan yang keempat tu 10 kebaikan itu amsalaha. Jadi amsaliha itu perkataan macam mana kita dapat tamsil, perumpamaan. Jadi dalam Quran ada banyak cerita tentang perumpamaan. Allah gunakan alam tarakai fadaraballahu masalan. Jadi Allah gunakan perkataan alam tara. Dia tidakkah engkau memperhatikan? Allah question tak diri kita? Allah question. Alam tarakai fadaraballah. Macam mana Allah tu fa perkataan fadaraballah, proses Allah membuat misal, perumpamaan. Jadi Allah menggunakan satu misal untuk mendidik kita. Misal itu, tamsil itu, perumpamaan itu yang menjadikan kita ni jadi orang yang memikirkan analogi.
Macam mana dalam Quran itu terlalu banyak ilmu-ilmu yang mendidik kita dengan analogi. Analogi, perumpamaan yang membuatkan kita akan fikir. Allah cerita tentang anjing dalam Quran, tapi ada tak anjing dekat dalam muka bumi ni, di atas muka bumi ni? Ada. Allah cerita lagi tentang keldai. Allah suruh kita tengok keldai dekat atas muka bumi ni. Allah cerita tentang hujan, Allah suruh tengok hujan. Allah cerita tentang langit, kita tengok tentang langit. Cerita bumi, tengok bumi. Misal-misal yang Allah bagi, yang Allah quote dalam Quran itu, semuanya mempunyai bacaan yang berbentuk strategi, code breaking yang nak kita faham. So di situ Ibnu Mas'ud kata apa? La aqulu alif lam mim. Tidak aku katakan alif lam mim itu harfun, satu huruf. Harfun waw, kan, dengan perkataan lam. Jadi perkataannya adalah lam itu satu harfun, wa min itu satu harfun. Jadi dinampakkan kat situ alif itu satu harfun, lam itu satu harfun, dan mim itu satu harfun. Dia ada, setiap perkataan itu dalamnya ada huruf-huruf yang boleh kita baca, yang kita akan dapat. Contohnya kan, kalau kita baca satu perkataan bahasa Arab ni, contohnya kita nampakkan istiqamah, contohnya kan, mustaqim, kita menjadi orang yang mustaqim. Jadi kita nak jadi golongan-golongan mustaqim ni, yang istiqamah ni, tapi perkataan ta dekat tengah-tengah tu kan, mutatahhirin contohnya, ada perkataan ta dekat tengah-tengah tu, macam mana kita nak jadi contoh yang membaca benda tu dalam bentuk konotasi saling, kan? Allah mencintai orang-orang yang saling menyucikan. Dia bukan huruf ta saja, ditambah huruf ta saja kat situ. Yang sentiasa menjadi golongan-golongan mustakbirin, orang-orang yang saling membesarkan, kan? Mustarikun, orang yang saling menyekutukan. Hanya tambah perkataan ta saja, tapi dengan huruf ta itu Allah masukkan elemen macam mana manusia ini jadi satu bentuk keseimbangan. Mereka ini saling bekerjasama, mereka ini saling, ada perkataan apa? Saling. Ada ta saja, terus masuk satu kebaikan kat situ, yang kebaikan itu diterjemahkan dalam bentuk ilmu, dalam bentuk strategi, dalam bentuk konsep dan prinsip. Itu yang kita nak kena faham. So saya harap kalau kita baca ayat-ayat yang ada di dalam Quran ini, selepas ini kita tidak hanya melihat ayat-ayat itu hanya dalam bentuk angan-angan lagi. Okay? Kita tidak lagi membaca ayat-ayat tersebut, kita hanya baca sekadar kita nak menyedapkan dia, nak melagukannya. Bukan lagi cerita tentang kita baca hanya nak fokus pada tajuk semata-mata, tapi setiap ayat-ayat itu dia memberikan kepada kita knowledge, ilmu, strategi, teknik dan taktik, hikmah itu, kaedah bagaimana untuk kita membawa prinsip ataupun kitab ini nak diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perbuatan, action, actual, bukan sekadar ritual. So kalau baca setiap bulan Ramadan itu ritual, kalau kita baca selepas maghrib, selepas subuh itu ritual, kan? Sebab kita jadikannya sebagai ritual, seremonial. Kita jadikannya sebagai satu bentuk cara hidup yang kita hanya membaca. Kita tidak terjemahkan bacaan tadi itu menjadi tindakan. Apa yang Allah minta kita bertindak? Zikir itu di mulut, tapi tindakan itu yang kita kena buat dengan kaki, tangan, pemikiran, kerja buat, gerakan, movement. Macam mana kita nak membangunkan agama ini dengan perintah-perintah yang Allah dah tetapkan. Okey. So itulah daripada saya, dah pukul 12 tengah hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman, memberikan kita sedikit sebanyak rezeki untuk kita mendapat kebaikan daripada perkongsian hari ini. So insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton, dan sekali lagi saya nak mengajak kepada semua sahabat-sahabat untuk saya maklumkan, untuk saya remind, petang nanti insya-Allah kita akan adakan satu program yang melibatkan Dapur Kasih 2022 untuk kita berikan sumbangan kita kepada asnaf dan anak yatim di Masjid Sungai Ramah Luar,
Jadi saya harap jika ada yang nak bersama-sama dengan kami, peluang masih terbuka sepanjang Ramadan ini. Bukan hari ini saja. Okey, akan kita buka sampai habis Ramadan ini sempena. Program agihan juadah iftar yang akan kita sampaikan khusus kepada masyarakat setempat yang berada di kawasan Sungai Ramal baru nanti. Okey, mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan kami petang nanti, dan semoga sedekah yang kita sampaikan pada hari Jumaat ini Allah angkat menjadi ibadah kepada kita dan menjadi sebahagian daripada usaha kita untuk menyantuni asnaf-asnaf dan anak yatim yang ada disebutkan dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 60 itu. Jadi sedekah-sedekah itu untuk fakir, untuk miskin dan juga so'on, 8 golongan asnaf itu untuk kita santuni sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan, dan jangan lupa kepada sahabat-sahabat Bicara Maqasid boleh masuk ke dalam channel Telegram Bicara Maqasid dan juga dalam support group kita Sahabat Bicara Maqasid untuk kita bincangkan tentang kesan dan pesan daripada penyampaian pada hari ini, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih kepada semua. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu semuanya datang daripada hidayah petunjuk daripada Allah. Yang buruk itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri, dan saya mohon maaf ada benda yang tersalah, terkasar ataupun terkurang daripada penyampaian pada hari ini. Itu saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu wallahu wallahu